العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan-tuan dan puan-puan, yang saya, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi keizinan kepada kita untuk dapat bersama lagi pada petang ini untuk kita sama-sama berbincang dan juga mengambil faedah daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada hamba-Nya untuk dijadikan pedoman dalam kita menjalani kehidupan di dunia dan juga untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia di akhirat kelak insya-Allah. Jadi tuan ataupun asas sebagai satu sambungan daripada perbincangan kita pada minggu yang lalu. Jadi sebelum saya ataupun kita masuk kepada asas yang ketiga, ada satu soalan daripada seorang peserta yang memberitahu adakah apabila kita mendatangkan sesuatu asas daripada Al-Quran itu, adakah ia boleh diguna pakai pada semua keadaan ataupun ia khusus untuk perkara yang berkaitan ataupun masalah yang berkaitan dengan ayat tersebut sahaja. Contohnya kalau macam minggu lepas kita bincang tentang sesuatu yang tidak baik ataupun yang kita benci boleh jadi baik bagi diri kita, dan sesuatu yang ayat tersebut sebagaimana yang kita maklum ialah ayat yang berkaitan dengan jihad yang disebut ataupun jihad yang di dalam ayat tersebut ialah berkaitan dengan jihad al-qatal ataupun jihad peperangan. Walaupun ayat tersebut dia membincangkan ataupun tema ayat tersebut ialah berkaitan dengan jihad peperangan, tetapi sesuatu faedah daripada ayat tersebut boleh untuk diguna pakai dalam semua keadaan walau selain daripada jihad peperangan. Maksudnya dalam apa juga situasi kehidupan kita, ia boleh diguna pakai berdasarkan apa? Iaitulah kaedah yang mungkin kita mesti ataupun yang telah ditetapkan. Ini bukan sekadar kaedah tadabbur, tapi ini dipanggil sebagai kaedah tafsir ataupun kaedah untuk kita mentafsirkan ayat Al-Quran mahupun hadis Nabi diguna pakai di dalam fiqh, di dalam tafsir, di dalam hadis dan banyak cabang-cabang ilmu Islam, iaitulah al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran ataupun ketetapan hukum adalah berdasarkan umum lafaz, bukannya khususnya sebab. Contohnya kalau sesuatu ayat tu dia berkaitan dengan perkahwinan, tetapi ada faedah umum daripada hadis ayat ataupun hadis tersebut, maka dia boleh untuk kita mengambil pengajarannya di dalam aspek-aspek yang lain di dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana apabila sesuatu ayat firman Allah ataupun hadis Nabi, pada asasnya kita dituntut untuk mengambil pada keumuman. Hadis pun ada juga, contohnya berkaitan dengan kehalalan ataupun keharusan untuk kita makan makanan yang berasaskan laut. Walaupun hadis yang datang di dalam menentukan keharusan untuk kita makan makanan berasaskan laut,
ianya pada asasnya ataupun pada asalnya ialah keharusan untuk mereka yang berada di laut, lama berada di lautan. Maksudnya mereka uh, apa ni pelayar dan seumpamanya, maksudnya berbulan-bulan di lautan, maka Nabi SAW mengatakan bahawa makanan di laut itu bakainya halal. Maksudnya tidak perlu disembelih dan seumpamanya. Walaupun hadis itu pada asasnya ialah berkaitan dengan ataupun ditujukan kepada mereka yang selalu berada di laut, tetapi Nabi SAW itu diambil daripada umum lafaz, iaitulah harus ataupun halal untuk kita makan makanan laut. Walaupun pada asalnya hadis itu mempunyai sebab yang khusus, tetapi kerana ketetapan atau pengejaran adalah berdasarkan umum lafaz, maka keharusan untuk kita makan makanan yang berasaskan laut halal walaupun kita bukanlah pelayar ataupun navigator dan seumpamanya kan. Maka ketetapan itu tetap terpakai kepada semua orang. Jadi apabila kita mendatangkan asas-asas ataupun kita membincangkan asas-asas yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita di dalam Al-Quran, maka asas-asas itu walaupun ada kalanya ia mempunyai sebab nuzul yang tersendiri, sebab diturunkan ayat itu sendiri, tetapi apabila kita boleh mengambil pengajaran daripadanya dalam semua aspek. Itu yang pertama yang mungkin suka untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai satu pendahuluan untuk kita teruskan perbincangan kita pada petang ini insya-Allah. Seterusnya, sebelum kita masuk juga, suka untuk saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, beberapa motivasi untuk kita terus semangat untuk membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan dia. Kita menjadikan kita rindu untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita selalu dengar perkataan Uthman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah. Kalau kamu suci ataupun bersih hati kamu, maka kamu bacaan dan juga renungan kita terhadap Al-Quran, hari-hari kita akan merasa lapar, tidak pernah kenyang. Sebagaimana hari-hari kita perlukan makanan dan minuman, begitu juga hati dan roh kita, dia memerlukan makanan yang mana dia tidak akan kenyang sekiranya ia bersih. Kalau ia kotor, maka kita akan cepat kenyang. Ini berbeza dengan badan pula kan. Kita tak boleh makan banyak-banyak. Nanti banyak penyakit yang boleh terkena kepada kita sekiranya kita tidak menjaga pemakanan. Tetapi hati dan rohani kita kena banyak makan. Kerana apa? Kerana hati dan rohani kita sekiranya dia dah mula tak nak makan, yakni tidak mula merasa bosan dan malas membaca Al-Quran, malas merenung Al-Quran, maka jasad kita ni kalau sakit, kita sakit tak lalu makan. Sama juga dengan hati dan rohani kita, kalau dia sakit, tu yang kita tak selera nak makan tu. Kita malas nak baca Quran, malas nak beribadah dan seumpamanya. Kerana apa? Kerana dia sakit. Jadi dia perlu dirawat. Jadi antara yang saya nak kongsi di sini, kata Al-Hasan Al-Basri, ya bena Adam, wahai anak Adam. Ni dia agak macam dia kehairanan. Bagaimana hati kamu hendak menjadi lembut sekiranya kesungguhan kamu hanya hendak cepat sampai kepada akhir surah. Dipetik daripada kitab Mukhtasar Qiyamul Lail, muka surat 150. Kata Al-Hasan Al-Basri ni, hati kita ni macam mana nak lembut kalau kita baca dengan
cepat, tidak mengambil iktibar daripada apa yang kita baca, maka semakin banyak kita macam tak ada apa-apa. Kerana apa? Kerana kita tidak berusaha untuk mengambil pengajaran daripadanya. Yang kedua, Masruq rahimahullah. Masruq ni adalah seorang mufassir, ahli tafsir yang sangat terkenal pada zamannya, begitu mempunyai ataupun memiliki ribuan anak murid. Diceritakan bahawa mula selepas isyak sampai selesai ketika hampir subuh. Surah Ar-Ra'du ni ada lebih kurang 6 ke 7 muka sahaja. Sampai subuh. Menunjukkan bahawa beliau membacanya dengan penuh teliti dan juga merenung dan mengambil pengajaran daripadanya. Sehingga kan masa yang diambil untuk menghabiskan bacaan tersebut sangat lama. Yang ketiga, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 40 Hijrah. Diceritakan beliau membaca surah Al-Jathiyah. Apabila sampai kepada ayat 21, beliau menangis dan mengulang-ulangnya sehingga subuh. Yakni ayat ke-21 daripada surah Al-Jathiyah. Apakah ayat tersebut? Ayat tersebut ialah Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Patutkah mereka yang melakukan kejahatan, maksudnya patutkah mereka yang melakukan kejahatan menyangka kami akan menjadikan kehidupan dan kematiannya sama seperti mereka yang beriman dan beramal soleh? Sungguh buruk sangkaan mereka itu. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Iaitulah kehidupan orang yang melakukan maksiat, melakukan kejahatan, kerosakan di muka bumi. Maka sudah barang pasti kehidupannya tidak sama dengan orang. Tidak sama. Malahan kematiannya juga tidak sama. Cara matinya mungkin nampak sama, tetapi pada hakikatnya berbeza. Mungkin kedua-duanya mati ketika tidur, tetapi mati orang yang beriman ketika tidur itu baik berbanding orang yang melakukan maksiat, mati ketika tidur nampak sama tetapi pada hakikatnya berbeza. Kadang-kadang orang kata orang yang mati di tikar sejadah itu baik, orang yang mati di atas katil itu kurang bernasib baik. Kita katakan bahawa mati di atas tikar sejadah ataupun mati di atas katil, kedua-duanya adalah kematian yang baik sekiranya si mati itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupannya, tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhu, beliau menyertai banyak peperangan ketika hayat Nabi, bahkan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Khalid Al-Walid tidak mati di medan peperangan. Khalid Al-Walid mati di rumah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, baginda tidak mati di atas tikar sejadah maupun di medan peperangan. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya, di dalam biliknya dan dikebumikan juga di biliknya. Maka ini menunjukkan bahawa mati bukan dilihat pada bagaimana ataupun di mana dia mati, tetapi bagaimana kehidupannya yang membawa kepada kematian yang baik. Selesai. Mudah-mudahan yang menjadikan satu motivasi untuk saya khususnya dan umumnya untuk tuan-tuan, untuk kita sama-sama berusaha untuk membersihkan hati daripada Al-Quran. Okey, asas yang ketiga. Kita dah bincang dua asas sebelum ni. Kita masuk pada asas yang ketiga, iaitulah asas yang saya terjemahkan sebagai jangan lupakan kebaikan orang lain.
jangan lupakan kebaikan orang lain. Asas ini diambil ataupun difahami ataupun dipetik daripada sekejap. Kejap ada. Sorry ada interruption. Sorry sekejap. Sekejap. Tak dengar lah Ustaz. Belum, sekejap. Saya ada interruption, sekejap. Okey. Saya sambung ya. Asas yang ketiga iaitulah jangan lupakan kebaikan orang lain. Ia adalah asas yang diambil ataupun dipetik daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wala tansawul fadla bainakum. Bermaksud dan janganlah kamu lupa ataupun lupakan kebaikan ataupun untuk melakukan kebaikan antara kamu. Latar belakang ayat. Ayat ini menceritakan tentang perceraian antara suami dan isteri. Iaitulah ayat tersebut menceritakan tentang wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah. Ayat tu nanti tuan-tuan boleh semak. Iaitulah ayat Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 237. Iaitulah tentang penceraian mana isteri itu belum digauli lagi. Kalau istilahnya yang popular ataupun yang masyarakat kita namakan sebagai janda berhias, iaitulah isteri yang diceraikan ataupun kematian suami ketika mana dia belum digauli ataupun belum melakukan hubungan suami isteri. Jadi ayat ini memerintahkan untuk si suami membayar mahar sebanyak separuh kecuali dimaafkan oleh ataupun isteri ataupun wali isteri dia maafkan, yakni dia let go lah, dia tak apalah, tak bayar mahar lah. Jadi ayat ini menceritakan tentang perceraian. Perceraian ni biasanya berlaku apabila telah hilang ketenangan dan kasih sayang dalam keluarga. Yakni hubungan kekeluargaan atau mungkin masalah pada suami atau masalah pada kedua-duanya atau masalah datang daripada pihak ketiga atau daripada keluarga suami atau daripada keluarga isteri. Banyak permasalahan yang boleh membawa kepada hilangnya ketenangan dan kasih sayang dalam kekeluargaan. Walaupun begitu, perceraian bukan tiket untuk berdendam dan saling bermusuh. Kerana setiap pasangan mempunyai kebaikan antara satu sama lain. Kenanglah kebaikan untuk memaafkan dan memadamkan kebencian. Apabila hubungan itu diakhiri dengan memaafkan dan juga dikenang kebaikan di antara kedua pihak, maka dengan itu aib pasangan akan terjaga. Bahkan aib keluarga juga banyak yang terjaga. Tidak ada situasi buruk memburuk di antara keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Maka hidup akan lebih tenang tanpa dendam. Apabila kita mengingati kebaikan orang, maka dengan itu kita akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang kepada kita. Mungkin orang ada melakukan kesalahan kepada kita yang kita susah sangat nak maafkan. Tetapi sekiranya takkan tidak ada langsung kebaikan yang dia lakukan kepada kita. Ataupun kebaikan yang dilakukan yang kita nampak dia tak buat baik. Dengar. Tak dengar? Dengar jelas. Dengar Ustaz, dengar. Oh, ada yang tak dengar ya? Macam mana bukan masalah kat saya ke macam mana?
Ustaz, saya rasa line Ustaz ada tak stable sikit. Dia sometimes dia macam macam lagging. Dia hilang sekejap, lepas tu ada balik. Alamak. Betul-betul. Ya ke? Tapi ni tengah okey. Gantung. Oh, macam mana ya? Dekat Bangi dengar Tapi clear. sekarang okey. Okey ya? Okey. Saya teruskan ya? Ya, teruskan. Ni pun baru beli ni. Earphone baru beli. Alamak Mungkin masalah line lah. Tak apa. Okey, seterusnya. Tak pegang Ustaz. Okey ya? Clear je tadi. Oh, okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Apabila kita mempraktikkan ayat ni, kita mengingati kebaikan orang, ini akan menjadikan kita mudah untuk bermuhasabah dan mengingati kesalahan sendiri. Apabila orang lain melakukan kesalahan kepada kita yang kita susah nak memaafkan dia, cuba kita ingat, adakah kita sentiasa melakukan kebaikan kepada dia, tidak pernah melakukan kesalahan kepada orang tersebut? Maka ini akan menjadikan kita mudah untuk bermuhasabah dan juga menurunkan ego. Dan ini menjauhi sangka buruk kita kepada orang lain. Seterusnya, kisah benar pengamalan asas. Maksudnya, ada beberapa kisah yang mana ia menunjukkan orang tersebut begitu hidup dengan ayat ini. Begitu bermakna ayat ini di dalam kehidupannya sehingga dia dapat mengamalkan ataupun menjadikan ayat ini hidup dengan dia. Kita Al-Quran ni nampak macam sekadar di dalam mushaf, tetapi untuk menjadikan Al-Quran ini tersebar bukan dengan menyebarkan atau mengedar mushaf, tetapi dengan menyebarkan manusia yang bergerak kehidupannya dengan Al-Quran. Okey. Yang pertama diceritakan oleh pengarang buku, seorang lelaki dia menceraikan isterinya kerana masalah yang tertentu. Tidak lagi mempunyai persefahaman. Setelah berlakunya perceraian, suami dah ceraikan isteri. Si suami masih menyediakan segala keperluan untuk bekas isterinya. Ini bukan isterinya lagi, bekas isterinya. Bekas isterinya. Beli. Okey ke? Ada interruption? Tak ada? Okey. Okay. Skrin macam dah hilang. Hilang? Yang share skrin tu ada tak? Macam dah hilang kat sini. Ada. Ada? Ada je Ustaz. Ada Ustaz. Ya. Ada. Ada terus lah. Saya okey je. Ada. Dan tak clear saya lah. Cuma Saya clear. mungkin sebab ramai Tak, yang lain tak clear tu cuba tekan audio. Audio you mungkin tak tekan audio kot. Masa saya tadi pun tak clear. Saya tekan audio baru clear. boleh ya? Saya teruskan? Boleh teruskan. Silakan. Okey. Dia dah ceraikan isteri dia. Maksudnya dia bukan lagi pasangan suami isteri. Iddah pun dah habis. Kalau masih dalam iddah, suami masih bertanggungjawab untuk membayar nafkah dalam tempoh selagi mana isteri di dalam iddah. Sekiranya talak itu adalah talak raji'i. Tetapi yang ini, iddahnya dah habis. Tetapi si suami masih sediakan tempat tinggal untuk bekas isteri dia dengan anak-anaknya di tingkat atas rumah. Maksudnya kalau di Arab Saudi, rumah biasanya dia macam yang ada 2 tingkat tapi pintu masuk lain. Maksudnya dia lalu pintu masuk tingkat bawah. Dia lalu ada tangga lain untuk pergi ke tingkat atas. Rasanya ada juga rumah tu kat Malaysia, tapi banyak rumah di Arab Saudi kebanyakannya macam tu. Dia ada 2 tingkat
dan tingkat kedua tu nak pergi tu ada tangga yang lain, tidak lalu pintu rumah bawah. Jadi suami ni dia sediakan ataupun dia sewakan rumah atas untuk isteri dia, malahan segala bil dan utility ditanggung oleh suami. Sehingga orang sekeliling tak tahu pun yang mereka telah bercerai. Maksudnya mereka masih dalam same building. Building yang sama, tetapi isteri duduk atas dengan anak-anak, dia duduk bawah. Dia dah berkahwin baru, dia duduk bawah. Ustaz dah Ustaz tutup. termute. Dengar Ustaz termute. Speaker. Ustaz punya mikrofon. Ustaz mute tu tak dengar. Kan pun. Macam mana dia boleh mute sendiri? Tu mute balik. Okey. Okey. Okey, Ustaz ulang balik. Okey, okey. Okey, saya ulang Ulang balik. Ustaz. Ulang. Okey. Dah. Okey, dah keluar slide ya? Dah. Okey. Okey. Dia terputus kat mana ni? Tak apa, saya terus ulang balik. Suami tadi, dia sediakan segala keperluan untuk bekas isteri dia. Walaupun dia dah berkahwin baru, dia sediakan semua keperluan bekas isteri dia, sikit pun tak kurang. Sehingga kan orang sekeliling tak tahu yang dia bercerai. Sebab masih duduk dalam same building, masih duduk dalam bangunan yang sama. Jadi keluar masuk dia macam, dia tak ada apa-apa masalah. Sedangkan mereka telah bercerai. Ini menunjukkan bahawa walaupun mereka berdua telah bercerai, tetapi masing-masing masih isteri tidak mempunyai kerja. Dahulunya mungkin dia ada kemahiran ataupun dia mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi dia memilih untuk tidak bekerja untuk berkhidmat kepada keluarga, suami dan anak-anak. Jadi tak ada masa untuk mencari rezeki ataupun memiliki duit sendiri. Jadi apabila telah bercerai, mungkin susah untuk isteri untuk mencari kerja baru dan sebagainya. Kerana itu timbul masalah nak menuntut harta sepencarian dan seumpamanya. Kerana apa? Kerana memang isteri kebiasaannya kadang-kadang ataupun kalau kita kata tak ramai pun, tetapi kebanyakannya mungkin sebegitu. Apabila mereka sekalipun mempunyai pendidikan yang tinggi, mungkin apabila suami minta dia untuk tidak bekerja, dia tidak bekerja, tetapi akhirnya mungkin dia diceraikan atas sebab-sebab tertentu. Sebagai suami yang baik, maka ini telah ditunjukkan. Contoh yang hidup, ini bukannya contoh kehidupan yang memang wujud, iaitu suami masih lagi menjaga kebajikan bekas isteri dia berasaskan apa? Tidak lain dan tidak bukan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu berdua ataupun di antara kamu. Isteri memang ada kebaikan dia, suami ada kebaikan dia. Sekiranya saling mengingat antara satu sama lain kebaikan masing-masing, maka tidak akan ada pergaduhan ataupun dendam yang tidak selesai. Seterusnya contoh yang kedua, Syekh Ali Tantawi ni orang Mesir, dia seorang hakim. Qadi ya. Beliau didatangi oleh ataupun terdapat satu kes perceraian di hadapan beliau yang mana suami dan isteri ini bergaduh, saling tak nak mengalah, menuntut hak masing-masing. Kemudian setelah mereka selesai menyatakan hak dan tuntutan mereka, ayat ini, wala tansaul fadla bainakum, janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Bertitik tolak daripada ayat itu, tidak tahulah sama ada bagaimana pembacaan tersebut, mungkin dengan penuh pengharapan ataupun kerana hati yang begitu bersih, menyebut firman Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terus membuka hati. Lalu kedua-dua pasangan ini saling mengalah dan tidak mahu menuntut hak masing-masing.
Malahan si suami dikatakan suami ni dia bagi kunci rumah kepada isteri dia. Dia kata, barang-barang yang ada di rumah kita ini, kau ambillah mana yang kau nak ambil, tinggallah mana yang kau tak mahu. Maksudnya, sebab dah tak duduk bersama, barang-barang rumah ni kau nak ambil lah. Mana yang kau nak ambil, mana yang kau tak suka, kau tinggalkanlah. Maksudnya, terkesan dengan ayat ini, kebaikan di antara pasangan, maka akan lega dan reda lah dendam, kebencian ataupun saling ego di antara satu sama lain apabila mula mengenang sentiasa di antara kebaikan di antara pasangan suami dan isteri. Bagaimana cara ayat ini dibaca? Wallahualam. Kadang-kadang kan kita ada satu orang dia baca tak ada lagu, mendata je. Tetapi dia memberi kesan kepada hati orang yang mendengar. Ada orang dia baca dengan penuh lagu, dengan taranum, bayati, hijaz, jiharkah dan sebagainya. Tetapi dia tidak memberi bekas. Kerana apa? Kerana Al-Quran bukan semata-mata pada lagu yang sedap, tetapi hati si pembaca itu bagaimana dia melantunkan ayat tersebut sehingga dia memberi kesan kepada hati orang yang mendengar. Ini yang kita namakan dari hati. Asas. Ini asas untuk kita tidak melupakan kebaikan orang lain. Yang pertama, kita mengingati kebaikan ibu bapa. Ada orang, ni kisah benar juga yang sama-sama ataupun ia berlaku ataupun salah seorang daripada sahabat yang belajar dengan saya, yang ini rekod ni untuk kelas ni saja kan. Tapi ni kisah ni benar berlaku pada saya, yang mana sahabat saya ni dia adalah bekas dia penagih. Dia penagih. Dan dia datang daripada keluarga yang porak-peranda. Dan dia selalu, masa dia datang belajar dengan saya, dia dah berubah lah. Dia benci dengan ayah dia. Dia benci dengan ayah dia kerana sikap ayah dia ketika dia menyebabkan dia tidak mahu berbuat baik kepada ayah dia. Bahkan dia kata dia mencarut kepada ayah dia. Kemudian perlahan-lahan setelah lama belajar, datang ke kelas, belajar Al-Quran, belajar fiqh, belajar tafsir, belajar hadis dan sebagainya. Dan saya pun telah berjaya menjodohkan dia dengan seorang kenalan wanita. Dan alhamdulillah dah berkahwin. Nak dijadikan cerita, apabila kita ajar ataupun kita sentuh, ketuk di dalam hati manusia untuk kita ingat kebaikan orang, ingat kebaikan ibu bapa, macam mana kita benci kerana sikap mereka, sudah barang pasti kebaikan mereka lebih banyak daripada sikap yang kita tidak suka itu, maka dia menjadi anak yang paling ayah dia berpaut sekarang ni. Dia belikan motor untuk ayah dia dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mengingati kebaikan pasangan. Ini adalah asas untuk sesuatu perhubungan ataupun hubungan perkahwinan itu dapat untuk meneruskan survivalnya. Tidak bohonglah kalau suatu perkahwinan itu tidak ada ombak yang melanda. Tetapi ombak yang melanda, badai yang menimpa, ia boleh diruntuhkan sekiranya ego diruntuhkan. Bagaimana ego hendak diruntuhkan? Tidak lain tidak ialah mestilah kita mengingati kebaikan pasangan masing-masing. Jahat macam mana suami, takkan tak ada kebaikan langsung. Jahat macam mana isteri, takkan tak ada kebaikan langsung. Sentiasa mendoakan kebaikan untuk pasangan.
sentiasa mengajak sama-sama berubah kepada hubungan yang sejahtera, bahagia dan tidak ada masalah yang berpanjangan. Masalah itu ada tetapi ia tidak berpanjangan. Mengingati kebaikan guru. Yang ini pun ada kisah true story yang mana seorang guru ini beliau telah meninggal dunia. Kenalannya menceritakan bahawa anak-anak murid dia bukan sahaja melakukan kebaikan kepada gurunya yang telah meninggal dunia ini, bahkan mereka memuliakan anak-anak guru tersebut. Sentiasa datang menziarahi, memberikan hadiah dan seumpamanya. Yang ini tuan-tuan boleh buat kat Ustaz Aziz, insya-Allah. Ustaz Aziz ni antara guru saya juga, guru Quran. Banyak saya belajar dengan beliau ni bagaimana untuk menjaga hafazan dan seumpamanya. Okey. Seterusnya, mengingati kebaikan jiran. Baginda mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Kadang-kadang kita tak sakiti jiran kita, tetapi kita yang tersakiti. Dan seumpamanya. Walaupun kita disakiti, tetapi kita mesti berusaha untuk mencari kebaikan jiran tersebut supaya kita boleh melakukan kebaikan kepadanya dan mudah memaafkan perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak berpuas hati dengan jiran. Seterusnya, mengingati kebaikan pekerja. Begitu juga bos lah, pekerja dan juga di antara pekerja dengan bos, dengan pemilik syarikat dan seumpamanya. Ni biasa, contoh kita sediakan jamuan perpisahan dan seumpamanya, maka ini adalah kita supaya tidak melupakan kebaikan orang lain. Kadang-kadang ada orang dia, alah buat apa buat jamuan perpisahan lah, apalah. Tidak. Memanglah tidak ada satu kesan yang besar mungkin, tetapi ini adalah satu manifestasi kita untuk menghidupkan ataupun menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu hidup. Maka kita pun lakukan jamuan yang sekadarnya dan seumpamanya untuk kita mengiktiraf ataupun meraihkan seseorang yang mungkin setelah itu telah berpindah dan seumpamanya. Dan seterusnya, mengingati kebaikan rakan. Kita ada kawan baik, kita ada kawan yang biasa-biasa, kita ada yang kawan kadang-kadang sekali-sekala jumpa. Maka untuk kita memuliakan, mudah untuk kita mengingati kebaikan dia. Kita mengingati kebaikan dia. Okey. Kata Ustaz Zabik. Ya. Contoh kalau jiran tu kita tersakiti, dia dengki dengan kita sampai tahu kita sakit ni, apa nak buat tu? Allahu Akbar. Apa nak buat? Caranya ialah tidak lain bincanglah dengan baik. Nampak macam senanglah nasihat ni. Semua orang akan kata bincang dengan baik, tapi kalau saya yang saya nampak memang dua lah. Yang pertama, kalau kita bincang pun tak jalan, yang kedua pindah rumah. Pindah rumah, kalau duit banyak tak apalah. Duit pun ada. Melarikan dirinya, pindah. Ustaz, kalau kita mendiamkan diri tu macam mana Ustaz? Okay, saya? Kalau kita mendiamkan diri macam mana? Kalau kita diam. Kalau tak dengar pula Ustaz. Kalau kita diam dan kejahatannya terhenti, maka alhamdulillah. Tapi kalau berterusan, ada dua lah. Tapi macam saya sebut tadi, kita diam,
kerana diam ni sebab apa, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman maka dia cakap yang baik atau dia diam. Asas yang pertama waqulu linnasi husna. Waqulu linnasi husna ni bukan orang yang cakap baik dengan kita cakap baik dengan dia. Orang cakap jahat dengan kita pun kita cakap baik dengan dia. Memang itu adalah orang panggil tingkatan yang tertinggi bagi pengamalan ayat tersebut lah. Memang senang. Saya pun cakap je senang ni. Tapi praktikal dia semua di atas keimanan dan bagaimana kita punya tahap kesabaran lah. Yang itu tak boleh ajar lah tuan-tuan. Saya minta maaf sebab saya sendiri pun bukan kadang-kadang, tapi alhamdulillah lah kalau macam saya tak adalah lagi pengalaman dapat jiran yang tak baik. Dan saya takut saya lah jiran yang tak baik tu, tapi alhamdulillah insya-Allah tak ada lah. Mudah-mudahan. Okey ya? Ya saya? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf. Waalaikumsalam. Kalaulah jiran tu Ustaz selalu bersangka buruk dekat kita kan. Sampai benda-benda yang buruk sampai satu ibaratnya satu taman tu tahu kita ni buruk. Sebab kita ni telah diburuk-burukkan. Macam mana tu Ustaz? Rasanya tahap kesabaran tu payah kot nak sabar. Betul. Okey, yang pertama, kalau orang termakan fitnah, orang yang paling besar lah saya nampak yang mana termakan fitnahnya dan tersebar fitnahnya sehingga dia menangis dan dia jatuh sakit ialah siapa? Ialah Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh berzina. Kalau kita baca hadis tu dalam Bukhari, walaupun hadis itu pegun, bukannya mukjizat macam Quran, tetapi kisahnya sangat menyayat hati Aisyah sehingga kan bagaimana seorang isteri yang begitu mencintai suami dia juga menunggu. Suaminya belum termakan. Nabi SAW tidak termakan fitnah, tetapi suaminya menunggu hal yang sebenar. Baginda percaya bahawa wahyu akan turun. Tetapi ketika itu seolah-olah Aisyah rasakan sehingga kan Nabi juga tidak percaya kepada dia. Nampak betapa sedihnya dia sehingga kan suami yang dicintai nampak macam menunggu-nunggu kisah yang betul. Jadinya memang susahlah nak sabar, itu yang pertama. Yang kedua, saya teringat, cuma saya tak ingat saya baca di dalam buku yang mana. Itulah silapnya saya tak catat. Al-Imam Syafi'i buruk tentang orang lain. Dia kata, kalaulah halal bagi aku untuk bercakap buruk, sudah pasti aku akan bercakap buruk tentang ibu aku. Dia kata. Kenapa dia kata macam tu? Kerana kalau aku cakap buruk pasal ibu aku dapat pahala kering daripada aku. Maksudnya dia nak bagi pahala dekat ibu dia. Jadi, kalau orang bercerita buruk kepada kita dan cerita buruk tu sampai semula kat kita, yang pertama memang kita sedih, tetapi di sebaliknya sebenarnya kita mendapat laba yang begitu besar. Keuntungan yang tidak ada batasnya. Kerana apa? Kerana bercakap buruk ini kita bagi pahala kat orang, dan kalau dah habis dosa kita pula, dosa orang tu pula kita ambil sikit. Jadi untung tak untung? Ustaz. Ya saya. Saya fikirlah sebab kita perjalanan hidup kita ni ialah terutama macam saya ni dah menjangkau umur. Jadi banyak benda kita lalui, kawan-kawan yang mana baik, yang mana tak baik. Ada setengah tu sampai menggunakan sihir apa semua. Tapi bagi melalui itu banyak telah banyak mengajar apa itu sebenarnya hidup. Jadi bagi saya bila benda macam-macam ni saya rasa memang kita pertama kita kena bertawakal dengan nama Allah lah. Kita berusaha. Yang paling penting ialah kita balik pada Allah, memohon pertolongan Allah supaya kita reda apa yang berlaku ni, sebab tak ada apa yang boleh berlaku tanpa izin Allah. Walaupun benda tu baik kan tak baik, kalau Allah tak izin takkan jadi.
Jadi benda tu tak baik, dia jadi kita reda. Kita reda apa yang jadi sebab Allah yang mengizinkan dia jadi, dan jadi tu ada hikmah di sebaliknya. Lepas tu kita cuma doa pada Allah, ya Allah, tiada daya tak mampu aku untuk menghadapi dugaanmu. Jadi aku mohon padamu, berikanlah aku kemampuan untuk menghadapinya, dan aku mohon padamu, ya Allah, bukalah pintu hati si Fulan yang telah menanyaiku. Berikanlah dia hidayah supaya dia hentikan perbuatannya dan dia bertaubat. Tidak akan berlaku lagi perbuatan yang laku pada hamba pada orang-orang yang lain. Bolehkah Ustaz macam tu? Oi. Itu adalah yang terbaik, Puan. Mendoakan kebaikan untuk dia. Orang itu yang kita panggil sebagai kemuncak kepada kefahaman kita terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bincangkan, wa qulu linnasi husna. Cakaplah kataan yang baik kepada manusia. Kemuncaknya ialah apabila orang cakap buruk dengan kita, yang mana keburukan, ni keburukan orang, maksudnya orang buat jahat kat kita, sebenarnya agama benarkan untuk kita buat jahat sama setimpal dengan dia. Tetapi wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu maafkan, maka itu lebih dekat dengan takwa. Dengan arti kata lain, contoh kalau orang kata maaf ya, kalau dia kata bodoh. So kita boleh balas dengan perkataan yang sama, bodoh. Minta maaf ya, bercakap kasar. Untuk kita membalas kejahatan orang dengan setimpal. Tetapi kemuncak sebagaimana yang Puan tadi kongsikan dengan kita ialah kita walaupun kita mempunyai hak untuk membalas, tetapi kita bersabar dan kita bahkan mendoakan kebaikan untuk dia. Maka ini adalah saya boleh katakan sebagai, ataupun kita boleh katakan sebagai kemuncak kepada apa yang kita bincangkan, iaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Saya sambung ya. Okey. Beberapa kata-kata hikmah yang berkaitan dengan asas ini, ataupun contoh-contoh contoh yang berkaitan dengan asas ini juga. Yang pertama, Nabi SAW beliau menyantuni seorang wanita yang datang menziarahinya ketika itu di rumah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini, telah datang seorang wanita. Nah, Hasan ni orang yang sangat baik. Beliau ni, wanita ini adalah kawan kepada isterinya Khadijah radhiyallahu anha ketika hayat. Maka baginda bersabda ketika Aisyah bertanya, kenapa kamu baik sangat tadi dengan perempuan ni? Itu nampak macam ada bibit-bibit cemburu pun ada. Tetapi Nabi SAW kata sesungguhnya memperelokkan pergaulan adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Al-Hakim daripada dalam kitab Al-Mustadrak, hadis nombor 40. Okey, Sultan Muhammad bin Wasi' berkata, la yablughul 'abdu maqamal ihsan hatta yuhsina ila kulli man sahibahu walau lisa'ah. Tidaklah sampai seorang hamba kepada martabat ataupun kedudukan ihsan sehingga dia menyantuni semua orang yang pernah bermuamalah dengannya walaupun sekejap. Maksudnya orang tu mungkin kadang-kadang dia dihantar daftar registration tu selesai, dia duduk dekat gazebo ke dan seumpamanya, kemudian datang ibu bapa kepada pelajar yang lain, datang sembang-sembang sekejap, maka berjumpa sekejap demikian sudah menuntut kepada kita untuk menyantuni orang tersebut walaupun pertemuan tu mungkin singkat dan mungkin itu sahaja pertemuannya, tetapi mestilah ataupun telah sampai tuntutan untuk kita berbicara dengan baik, memuliakan dia, menyantuni dan menghormati dia dan seumpamanya. Okey, selesai asas yang ketiga. Ada apa-apa persoalan sebelum kita bincang asas yang keempat? Oh, saya teruskan ya dan nak habis masa. Okey, asas yang keempat. Manusia menjadi saksi bagi dirinya walaupun dia memberi alasan untuk membela diri. Asas ni saya namakan sebagai manusia menjadi saksi Kita pergi kepada ayat.
Maksud dia, kalau kita buat salah ataupun kita buat suatu dosa, tetapi maksudnya kita sedar yang kita buat dosa, tetapi kita cuba untuk justify, memberikan keuzuran kepada diri kita. Dia kata, aku terpaksa buat macam ni, aku kena buat macam ni walaupun salah dan sebagainya. Maksudnya kita justify kesalahan kita, sehingga kan menampakkan seolah-olah kesalahan itu tidak besar ataupun ia bukan salah sebenarnya. Asas ini diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14 dan 15. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia lebih mengetahui bela diri, untuk membela diri. Maksudnya dia sedar dia salah, tapi dia justify untuk nampak dia tak salah. Kalau kita bagi contoh yang lagi senang, minta maaf dah ya, kadang-kadang ni kalau tak setuju perempuan boleh, tak apa, boleh tegur saya. Kadang-kadang kalau dalam hubungan suami isteri dia buat salah ataupun terbuat salah, tetapi akhirnya suami yang minta maaf kerana isteri berjaya justify kesalahan dia. Tu contoh mudah, tapi kalau kesalahan suami isteri ni simple, tidak ada, bukan not a big deal lah, tapi nak bagi faham apa asas yang kita nak bincangkan pada asas yang keempat ini. Okey. Seterusnya, keterangan ayat. Seorang insan apabila melakukan kesalahan atau dosa, itu dia lebih mengetahui tentang dirinya, bahawa dia sedang cuba menafikan kesalahannya. Ini yang saya maksudkan tadi. Dia tahu dia salah, tapi dia cuba untuk nafikan, dia justify, benda ni tak salah, benda ni ada, benda ni bukannya sepakat ulama' dan sebagainya. Okey. Hakikatnya kita sedar hal itu salah atau paling kurang ia adalah syubhah. Tetapi kerana sukar untuk meninggalkannya, kita mencari-cari justifikasi untuk melakukan juga hal itu. Ada seorang ulama' pada kurun ke-4 ataupun 5, Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ada satu masalah fiqah, masalah hukum halal haram. Hukum itu ada perselisihan di kalangan ulama'. Satu kumpulan ulama' kata harus, satu kumpulan ulama' kata haram. Tetapi Ibnul Jauzi kerana kecenderungan nafsu, dia kata selama mana dia berpegang dengan pendapat itu, dia kata dia tidak pernah tenang. Hatinya gundah gulana, rasa susah, senak dadanya. Kan? Senak dadanya dan semak fikirannya. Sehinggalah dia kata, dia meninggalkan hal tersebut, maka barulah dia merasai ketenangan yang tidak ada batasnya apabila dia akhirnya tidak lagi menjustifikasi sesuatu untuk sesuatu itu menuruti hawa nafsu beliau. Okey. Seterusnya, sifat mukmin terhadap tuntutan agama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu wahai Muhammad, apa yang menjadi perselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak berasa berat hati di atas apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima keputusan engkau dengan sebenar-benar penerimaan. Maksud ayat ni, apabila kita berbalah tentang sesuatu perkara, kemudian didapati dalam hal tersebut adanya firman Allah ataupun hadis Nabi SAW,
maka kita dapati dalam diri kita ini tidak ada haraj, tidak ada langsung rasa susah, tak berat hati, dan kita menerima firman Allah dan hadis Nabi itu sebagai pemutus kepada hal yang kita perselisihkan itu, maka itu adalah sifat orang beriman. Sifat orang beriman apabila datangnya firman Allah, datangnya hadis Nabi, yang mana apabila kita menerimanya, hati kita menjadi tenang. Walaupun dalam masalah itu ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, tetapi apabila kita redha, menerimanya, dan kita mendapati ia adalah satu ketenangan di dalam hati kita, maka ketahuilah bahawa insya-Allah itu adalah pendapat yang lebih baik, lebih tepat, dan itu menunjukkan kita menjadikan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus bagi sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia. Okey, aplikasi asas. Sesuatu perkara ataupun perbuatan diperselisih hukumnya oleh para ulama. Maksudnya ada satu masalah ataupun hukum sesuatu perkara, kita dapati bahawa ulama berselisih. Tetapi kebanyakan ulama fatwakan hukum tertentu. Contohnya ulama tentukan, perkara ni, kebanyakan ulama tentukan, benda ni haram, dengan keterangan dalil dan hujah yang kuat. Tetapi oleh kerana fatwa itu tidak bertepatan dengan nafsu dan kehendak kita, kita mencari-cari justifikasi untuk menepis fatwa. Tetapi kita masih lagi mencari-cari, tengok ada tak khilaf. Sebab apa? Sebab fatwa itu tak bertepatan dengan hawa nafsu kita, maka kita mencari-cari fatwa yang lain yang boleh melawan fatwa itu, yang mana kita mencari sesuatu fatwa yang menyamai keinginan dan kehendak jiwa dan nafsu kita. Maka ini apabila sekalipun kita buat, tetapi balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adhirah. Kita buatlah justifikasi macam mana pun, tetapi akhirnya kita akan mendapati di dalam jiwa kita itu ada satu loophole, ada satu macam kekosongan yang kita merasakan tak sedap hati di atas apa yang kita lakukan itu. Okey, yang kedua, apabila kita menjadikan ayat ini hidup, maka kita akan berusaha memperbaiki keaiban diri sendiri dan tidak sibuk mencari keaiban orang lain. Junior lah di kalangan tabi'in, kerana dia hanya sempat bertemu dengan sahabat-sahabat yang kecil seperti Anas dan sebagainya. Maksudnya sahabat-sahabat yang umurnya lanjut ataupun wafat lewat. Qatadah mentafsirkan ayat ini, iaitu ayat surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15 ini, seorang manusia itu begitu mendalam pengetahuannya tentang keaiban orang lain sehingga terlupa keaiban diri sendiri, sesungguhnya dia telah tertipu. Ini dipetik oleh tafsir Tabari juzuk 24 muka surat 63. Maksudnya apabila kita beriman ataupun mengamalkan ayat ini, maka kita akan tidak ada masa untuk mencari keaiban orang lain. Itu yang dimaksudkan daripada kataan Qatadah ni. Kita sibuk mencari apakah keaiban diri aku yang perlu aku perbaiki, yang perlu aku mohon ampun dengan Tuhan. Bukannya kita seorang itu mula sibuk dengan keaiban orang lain, maka ketika itu dia lupa. Dia lupa yang mana dirinya ada begitu banyak kesalahan dan keaiban. Ini ada satu kata-kata yang bagus dalam bahasa Arab. Lau ta'ammalta ahwalan nas, law wajadta aktsarahum uyuban ashadduhum ta'yiban. Jika diperhatikan kelakuan manusia kebanyakan, didapati mereka yang paling banyak keaiban ialah mereka yang paling teruk mengaibkan orang lain. Maksudnya, kalau kita nampak satu orang tu duk cerita orang ni buruk tu, orang tu buruk ni, kawan ni tak elok, kawan tu teruk, maka ketahuilah bahawa sebenarnya orang tersebutlah yang paling banyak keaiban. Yang ketiga, jika sedang berbahas, kita telah dapati hujah kita kurang bernas dan tidak tepat,
tetapi kerana ego kita tidak mahu mengakui bahawa hujah orang lain lebih baik. Maksudnya apabila kita dan keterangan tersebut lebih baik, tetapi kita tetap juga tak nak mengalah. Walaupun dalam hati kita tahu dah kita punya pendapat tak tepat. Tapi ni kalau dalam mahkamah mungkin lain lah di antara lawyer. Mestilah nak menang dan sebagainya kan. Atas justifikasi tersendiri. Ini tak terpakai lah kalau masing-masing nak mengalah dekat dalam court, kacau kan. Okey. Okey, ni contoh-contoh bagaimana ayat ini hidup di dalam jiwa para anbiya dan para salihin. Di kalangan orang-orang saleh, para ulama dan juga orang yang saleh. Okey, contoh yang pertama, Nabi Adam dan isteri dia Hawa. Apabila Nabi Adam dan isteri dia makan daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam syurga, ada tak Nabi Adam justify, "Oi, aku makan ni aku kena tipu ke?" Tak. Nabi Adam alaihissalam dan isterinya berdua berkata, "Rabbana zalamna anfusana." Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, dan mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan tergolong dalam kalangan mereka yang rugi. Al-A'raf ayat 23. Maksudnya admit, dia mengakui kesalahan. Mereka Nabi Adam alaihissalam dan isterinya mengakui kesalahan. Tidak justify kesalahan mereka. Contoh kedua, Nabi Musa ketika membunuh lelaki Qibti. Kan dalam kisah dalam surah Al-Qasas kan dia tampar kan. Fawakazahu faqada alaih. Kan fawakazahu faqada alaih. Dia wakas ni bukannya tumbuk sangat pun, ni lebih kepada tampar. Mati, tampar mati. Kuat tak kuat. Bukan sengaja nak bunuh. Tetapi tidak sesekali Nabi Musa justify perbuatan itu. Tetapi sungguhnya aku, zalamtu nafsi, telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maka Allah pun, ayat ni sama, faghfaralah. Maka Allah pun maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengampunkannya. Surah Al-Qasas ayat 16. Contoh yang ketiga, ada banyak lagi tapi saya datang 3 je contoh. Nabi Yunus alaihi salam, baginda diutuskan kepada kaum dia berdakwah, ditolak. Apabila ditolak, baginda ditolak dan dicemooh, dimaki hamun dan diusir, baginda meninggalkan kaumnya dalam keadaan baginda marah. Nabi Yunus alaihi salam marah. Nabi Yunus meninggalkan dakwah terhadap kaumnya. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam kan dia ditelan oleh ikan apa ya? Ikan apa? Tak ingat. Kemudian Nabi Yunus tidaklah justify, kata, "Ya Allah," tak pernah justify kesalahan dia. Tidak pernah justify apa yang dia buat. Tetapi apa yang Nabi Yunus alaihi salam buat, ya, dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya. Baginda berdoa dalam perut ikan tersebut, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin." La ilaha illa. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku tergolong dalam kalangan orang yang zalim, orang yang zalim. Maka contoh-contoh ini menunjukkan bahawa apabila kita melakukan kesalahan, bukan kita justify, tetapi kita cepat-cepat menurunkan ego dan meminta maaf. Cepat-cepat kita menarik pendapat kita yang kurang tepat. Cepat-cepat kita bersihkan apa yang tidak bersih daripada rezeki sekiranya telah difatwakan haram dan sebagainya, bukannya justify. Saya mohon maaf kadang-kadang kalau ada yang terbabit dengan online forex trading. Online forex trading ni dia menjadi satu bukan trader di kalangan mereka yang terbabit dengan online forex trading. Sedangkan di kalangan ilmuwan, badan-badan fatwa terkemuka dunia, tidak ada perselisihan pendapat bahawa online forex trading adalah tidak patuh syariah.
tidak diharuskan di dalam Islam. Tetapi oleh kerana dia membawa keuntungan yang besar, akhirnya mencari-cari fatwa serpihan yang bukan di kalangan orang yang berkelayakan dalam fake muamalat, maka akhirnya ia diteruskan juga dengan memberi justify. Tetapi sepatutnya sebagai seorang Muslim, apabila telah datangnya sedemikian, maka datangnya ketetapan sedemikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikannya dengan rezeki yang baik daripada jalan yang lain. Saya mohon maaf, contoh yang begitu selalu ataupun saya berjaya dakwah beberapa kawan saya yang mana mereka makruh. Saya katakan fatwa yang mengatakan rokok makruh itu adalah pada tahun ratusan tahun yang lalu, 100 ke 200 tahun yang lalu, ketika mana rokok baru dicipta. Tidak ada lagi bahan-bahan yang lebih dahsyat efeknya kepada kesihatan. Sehingga kan hari ini tidak ada badan fatwa di dunia yang memfatwakan ianya makruh, sebaliknya ianya adalah haram. Tetapi perokok-perokok justify bahawa rokok makruh. Kita katakan bahawa kalau kamu, saya dakwah kawan-kawan, kalau kamu nak merokok, kamu kena pegang dia haram, tapi kamu iktiraf yang kamu lemah dan tidak mampu untuk meninggalkan hal tersebut. Maka lama kelamaan, insya-Allah kita akan berjaya. Sedikit demi sedikit kita menambah keimanan dan ketakutan kita kepada kedahsyatan hari akhirat, maka sedikit demi sedikit insya-Allah kita akan dapat meninggalkan perkara-perkara. Alhamdulillah ada beberapa sahabat yang memang mula-mulanya merokok tanpa mengira tempat, akhirnya mula malu-malu merokok jauh daripada orang dan akhirnya berjaya meninggalkannya secara 100% apabila sedikit demi sedikit insya-Allah diterangkan bahawa bagaimana seorang mukmin itu sentiasa akur apabila telah datangnya keterangan dan hujah yang kuat dalam sesuatu perkara. Selesai. Wallahu alam. Ustaz. Ya saya. Saya kira lah akhir zaman ni yang paling ditakuti ialah bila berlakunya yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ya, betul puan. Apabila satu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl, wala taqulu lima tasih mulut kamu sahaja untuk katakan yang ini halal, yang ini haram, maka ketetapan halal dan haram ini bukannya di atas nafsu kita, tetapi mestilah dibina di atas hujah dan keterangan dalil yang kukuh. Sekiranya telah datang hujah dan keterangan yang kukuh, maka kita mesti akur. Sekiranya kita tidak berjaya mematahkan hujah dan keterangan tersebut, maka kita mestilah akur. Itu adalah asas sekiranya sesuatu perkara itu diperselisihkan halal ataupun haram. Ada apa lagi? Soalan? Yang ini saya tutup ya. Ustaz, macam mana kita yang tak berapa yang cukup ilmu ni, kita nak membezakan yang betul dan tak betul tu? Kalau ada perbezaan pendapat ke di kalangan ilmuwan? Okey. Yang pertama, ada sebagai seorang maka fatwa itu adalah yang paling berhak untuk seorang awam untuk dia ikut. Contohnya kalau dalam satu masalah, contoh dia kalau ada orang berbeza pendapat dalam hukum melabur di dalam ASB. Tetapi apabila telah ada fatwa rasmi mengatakan harus, maka harus. Tetapi kita lihat fatwa harus itu terikat bahawa kalau kita tengok dalam badan zakat telah mengeluarkan
ketetapan bahawa yang wajib dibayar zakat hanyalah 70% lebih something je kan daripada jumlah pelaburan kita. Maksudnya lagi baki 30% tu tidak boleh untuk dizakatkan kerana zakat hanya boleh dikeluarkan daripada harta yang kalau cukup nasab zakatnya maka mestilah dikeluarkan pada baitul mal, maksudnya untuk keperluan awam, keperluan umum masyarakat seperti membina jalan, membaiki tembok dan seumpamanya. Maksudnya kalau ada ketetapan daripada badan berautoriti maka itu adalah yang paling mudah untuk orang awam untuk ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya tidak ada ketetapan fatwa rasmi, kita mestilah melihat kepada fatwa yang lebih selamat ataupun lebih menjaga agama kita. Maksudnya kalau ada fatwa, tak ada fatwa rasmi tapi ada fatwa tapi ilmuwan yang bukan daripada badan fatwa, maksudnya dia ada keahlian pensyarah dan seumpamanya, sekiranya ada terdapat perbezaan pendapat, maka adalah lebih baik untuk kita mengambil ataupun memilih fatwa yang lebih selamat untuk agama kita. Contohnya kalau ada yang kata halal, ada yang kata haram. Maksudnya dalam benda tu, perkara tersebut adalah perkara muamalat, harus saja, harus. Maksudnya kita harus buat. Tetapi ada fatwa kata haram. Maka untuk menjaga agama, kita mengambil fatwa yang berat yang mengatakan haram. Kenapa? Kerana kalau pun sebenarnya bukan haram benda tersebut, tetapi kalau kita tinggalkan, kita hanya meninggalkan perkara yang harus. Contohnya meminum air, contoh. Minum air yang air mineral tetapi syarikat arak yang keluarkan. Contoh. Ini contoh yang saya buat, bukan contoh satu air mineral dikeluarkan oleh syarikat arak, contoh. Air tersebut pada asalnya halal, tetapi mungkin ada kemungkinan dia tercemar dan seumpamanya menyebabkan ataupun dia datang daripada syarikat yang tidak baik, maka kalau kita tak minum pun air tu tak berdosa kan, sebab minum air hanyalah harus, adalah harus. Jadi kita tinggalkan perkara yang harus untuk kita berhati-hati di dalam agama, maka itu adalah satu keselamatan bagi agama kita, kalau ada banyak lagi contoh tapi saya rasa cukup setakat tu, kalau faham alhamdulillah. Okey. Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Ya, saya. Boleh tak kami dapatkan slide Ustaz, sebab ada di antara kami yang slide-slide Ustaz bagi tu tak appear dekat skrin. Oh boleh. Macam mana saya nak bagi? Untuk saya pun tak appear. Ada yang dah ambil tak? Saya macam mana nak share? Nanti saya share dalam grup Share dalam grup. Share dalam grup Ustaz. Dalam PDF pun tak apa. Sekejap Kami boleh print. Okey. Saya jap. Yang ni Ustaz boleh bagi kemudian pun tak apa Ustaz. Besok ke. Okey. Ya betul. Bila Ustaz free. Baik. Ada tak? Kalau kita nak participate, memang kita kena adalah NSP dengan NFP. Bila pun tak apa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada apa lagi? Tak ada. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum.